Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk subjek sejarah untuk minggu ni kita masuk kepada unit 9 ya. Iaitu tajuk dia adalah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Okey, saya baca dulu sikit dia punya sinopsis. Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh Parameswara. Unit ini membincangkan latar belakang dan rentetan peristiwa perjalanan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Unit ini juga menjelaskan peristiwa pembukaan dan asal-usul nama Melaka daripada pelbagai sumber. Okey, dekat tajuk ni nanti kamu akan belajar tentang latar belakang pengasas Kesultanan Melayu Melaka, iaitu siapa yang tubuhkan Kesultanan Melayu Melaka ini ya. Kemudian kamu akan belajar mengenai rentetan peristiwa perjalanan, iaitu macam mana perjalanan peristiwa Kesultanan Melayu Melaka ini ditubuhkan. Okey, kemudian peristiwa macam mana Melaka itu dibuka, kemudian asal usul nama Melaka tu daripada mana. Okey, baik. Kita tengok yang muka surat 122. Kenali pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Terdapat dua buah buku yang merekodkan tentang pengasas Kesultanan Melayu Melaka, iaitu buku tersebut ialah Salatus Salatin dan Suma Oriental. Berdasarkan dua sumber tersebut, Parameswara atau Sultan Iskandar Shah ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dekat dua buku ni dia bagi tahu siapa yang merupakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Iaitu pengasas dia adalah Parameswara. Ingat ya, pengasas dia adalah Parameswara ataupun nama lain dia adalah Sultan Iskandar Shah. Sultan Iskandar dengan Parameswara adalah dua nama dan satu orang yang sama ya. Dia ada dua nama. Orangnya adalah orang yang sama ya. Jangan keliru, dia bukan dua orang. Dia seorang sahaja ya. Okey, kalau nak tahu dekat mana sumber yang kita boleh peroleh siapa pengasas Kesultanan Melayu Melaka, buku dia adalah sumber dia adalah daripada dua buku ini, iaitu Salatus Salatin dan Suma Oriental ya. Okey, baik. Kita tengok kepada latar belakang Parameswara ini berasal daripada mana. Kita tengok latar belakang dia, biodata dia. Parameswara adalah putera Raja Kerajaan Melayu dari Palembang. Dari Palembang, iaitu daripada sebelah Indonesia. Dia asal daripada sebelah sana. Okey, kemudian Kerajaan Majapahit mahu menyerang Palembang kerana Parameswara cuba membebaskan Palembang daripada jajahan Majapahit. Dia nak bebaskan dia punya tempat tu, Palembang tu, daripada Majapahit. Waktu tu diorang berperang lah mungkin. Okey, Parameswara bersama-sama dengan pengikut beliau terpaksa meninggalkan Palembang dan menuju ke Temasek kerana diserang oleh Majapahit. Parameswara ni dia pergi ke Temasek sebab apa? Sebab diserang oleh Majapahit. Temasek ni dekat mana? Temasek ni adalah dekat Singapura yang sekarang ni. Singapura yang sekarang ni nama dulu dia adalah Temasek ya. Okey, Parameswara dia pergi ke Temasek. Okey, pengalaman Parameswara sebagai pemimpin yang bijaksana menyebabkan beliau mendapat sokongan pembesar dan juga pengikut yang setia. Okey, itu sedikit latar belakang dia. Okey, kemudian pengembaraan Parameswara membina kerajaan. Macam mana perjalanan dia membina sesebuah kerajaan. Selepas dia tinggalkan Palembang, Parameswara bersama-sama dengan pengikut dia melalui pengembaraan yang penuh cabaran sehingga tiba di Temasek. Dia pergi ke Temasek. Dia jumpa dengan orang dekat sana. Dia minta izin untuk duduk dekat Temasek. Dia jumpa dengan siapa? Nama orang tu adalah Temagi. Temagi ni merupakan wakil kerajaan Siam yang memerintah Temasek. Waktu itu dekat sana negara itu dijajah oleh Siam. Wakil daripada kerajaan Siam iaitu Temagi, dia membenarkan Parameswara untuk berteduh di Temasek. Kemudian
Para mesuara tengok Temasek ini adalah satu tempat yang sangat strategik untuk bina kerajaan. Kemudian dia pun cuba untuk mengambil alih Temasek. Dia pun bunuh Temagi. Kemudian apa yang akan jadi? Kemudian kerajaan Siam pun marah. Dia nak cuba untuk berperang dengan para mesuara. Dia marah sebab apa? Sebab pembunuhan Temagi. Kemudian para mesuara pun berundur. Sebab apa? Sebab kerajaan Siam nak menyerang para mesuara. Disebabkan hal itu ya. Kemudian para mesuara pun lari. Dia lari naik ke atas Malaysia yang sekarang lah. Dia naik pergi ke sebelah Johor, iaitu dia pergi dekat Muar. Dia nak tengok. Lepas tu dia pun tengok tempat ni sesuai tak untuk dijadikan kerajaan. Jadi tak sesuai. Dia pun berjalan lagi pergi ke tempat lain, iaitu pergi ke Sening Ujung. Sening Ujung pun tak sesuai untuk dijadikan sebuah kerajaan. Tapi dia letak wakil dia kat situ untuk duduk kat situ ya. Kemudian dia berundur lagi. Dia pergi ke Sungai Bertam. Last sekali dia pergi ke Sungai Bertam. Sungai Bertam ni dekat mana? Sungai Bertam adalah dekat Melaka. Itulah tempat terakhir yang disampai, iaitu dekat Melaka. Kebijaksanaan para mesuara sebagai tokoh terbilang terbukti apabila beliau berjaya memilih tempat yang baik untuk membuka sebuah kerajaan baru. Kita tengok kotak nombor 1 dekat warna kuning tu. Para mesuara dan pengikutnya berlayar meninggalkan Sening Ujung dan sampai ke muara Sungai Bertam. Para mesuara ternampak sebuah perkampungan nelayan lalu singgah di situ. Sungai Bertam ni adalah satu kawasan dekat Melaka ya. Dia singgah dekat situ. Kemudian tengok peristiwa yang seterusnya dekat kotak nombor 2 ni Para mesuara dan pengikutnya keluar berburu. Para mesuara menyaksikan anjing pemburuannya ditendang oleh seekor pelanduk putih sehingga jatuh ke dalam sungai. Para mesuara berpendapat tempat itu sungguh bertuah dan sesuai dijadikan kerajaan apabila melihat seekor haiwan yang kecil berjaya mengalahkan haiwan yang lebih besar. Para mesuara menganggap keputusan untuk membuka sebuah kerajaan baru sempena dengan nama pokok Melaka tempat baginda bersandar. Dia rasakan tempat itu sesuai untuk ditubuhkan kerajaan adalah disebabkan oleh peristiwa ada seekor pelanduk berjaya mengalahkan anjing dia. Pelanduk yang kecil berjaya mengalahkan anjing dia. Jadi dia menganggap itu sesuatu peristiwa yang hebat lah. Dia anggap kawasan itu sangat sesuai untuk dijadikan kerajaan. Kemudian dia nak tubuhkan kerajaan dekat situ, dia pun letak nama untuk kerajaan itu ya. Letak nama. Dan dia nak letak nama tu, dia guna nama apa? Dia guna nama sempena tempat dia bersandar. Tempat dia bersandar tu dekat pokok Melaka. Jadi dia pun namakan kerajaan itu adalah Melaka. Baik. Macam itulah peristiwa perjalanan macam mana Kesultanan Melayu itu ditubuhkan. Baik, itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.